dalam sains tu kita akan pecahkan kepada fizik, kimia dan biologi. Okey, di mana fizik ini untuk tema yang pertama awak akan belajar asas fizik, di mana bab 1 ialah pengukuran. Hari ini kita akan tengok pengukuran. Okey, kalau awak tengok kat sini, kita akan tengok menerangkan kuantiti fizik. Kita akan cuba tengok apa itu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kemudian kita akan tengok kuantiti terbitan dalam kuantiti asas dalam unit SI, dan kita akan tengok kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey, kisah awak tulis 100 je. Ini dia bagi sebagai magnitude 100. Jadi ni awak arkitek. Jadi kalau tukar rumah tu nak buat rumah, dia pun pening 100 apa? 100 cm ke? 100 meter ke? 100 milimeter ke? Sebab itu dia dalam fizik bila ada magnitude ataupun nombor ataupun angka, dia mesti ada unit. Okey, kemudian unit ini dia ada terbagi kepada dua, iaitu metrik. Dalam metrik ini dia adalah, ni contohnya adalah meter, liter dan kilogram. Kita dalam Malaysia ni kita banyak guna unit metrik. Dalam US dia banyak guna dalam imperial. Imperial ni seperti kaki, inci, batu, ela, gallon, PSI. Ini adalah untuk dia panggil sebagai unit imperial. Okey, boleh jelas Okey. Kita tengok kuantiti asas. Dalam fizik, kuantiti asas ini apakah dimasukkan sebagai kuantiti asas? Kuantiti asas ni maksudnya dia tak boleh ditarifkan oleh sebutan kuantiti fizik yang lain. Dia dah asas dah. Dia dah basic dah. Okey, dalam fizik ini kita ada 7 kuantiti asas. Okey, panjang kuantiti asas. L itu apa? L itu adalah simbol. Ini adalah simbol. Ini adalah simbol. Okey, M ini adalah unit. Okey, ini adalah unit SI dia. Jadi kalau awak tengok panjang tu, L tu dalam bahasa Inggeris adalah length, simbol dia. Jadi unit SI-nya adalah meter. Okey, jisim M tu mass. Okey, unit dia adalah kilogram. Okey, masa, time, unitnya adalah saat. Suhu, temperature, unitnya adalah Kelvin. Okey, arus elektrik, simbolnya adalah I, unitnya adalah ampere. Keamatan berluminosity, LV, unitnya adalah CD. Last sekali adalah kuantiti bahan, N, unitnya adalah mol. Ini adalah kuantiti asas. Kita tak boleh, inilah asas. Manakala untuk kuantiti terbitan, apa itu kuantiti terbitan? Okey, kuantiti terbitan ialah kuantiti yang kita terbit daripada kuantiti asas melalui pendaraban, pembahagian ataupun kedua-duanya. Maksudnya dia ada darab dan dia ada bahagi. Contohnya, okey, awak tengok luas. Okey, luas ni, ini adalah kuantiti terbitan. Okey, di mana? Ni luas ni kuantiti. Di mana kalau awak tengok, nak dapat luas adalah panjang darab dengan panjang. Panjang tu unit kuantiti asas. Jadi asas panjang darab dengan panjang. Jadi ni adalah length ni adalah kuantiti asas. Jadi kita darab dengan satu length ni pun, ini pun adalah kuantiti asas. Jadi kita daripada kuantiti asas tu kita darab ataupun kita bahagi untuk akan dapat luas. Luas ini adalah kuantiti apa? Kuantiti terbitan. Okey, jelas. Jadi kuantiti asas, kuantiti terbitan ini ialah kita dapat daripada pendaraban ataupun pembahagian ataupun kedua-duanya, itu ada darab ataupun bahagi. Okey, jelas? Kalau jelas, awak komen sikit pada ruang chat tu. Jelas ke tidak untuk kuantiti terbitan ni? Okey. Okey. Okey, awak komen. Okey Okey, bagus. Okey. Kita tengok isi padu. Okey, isi padu ni dia adalah kuantiti terbitan, di mana kalau awak belajar dalam matematik,
Nak dapat isi padu tu macam mana? Apa rumus dia? Dia kan kalau awak tengok, okay, isi padu kan dia awak akan dapat luas tapak ni. Okay, luas tapak maksudnya sini panjang lah. Panjang L. Ini pun lebar pun L. Jadi L panjang dengan L ni pun panjang ni adalah kuantiti asas. Jadi darab dengan tinggi. Darab dengan tinggi. Tinggi pun adalah L, kuantiti asas. Jadi L darab dengan L, darab dengan L. Panjang darab panjang dapat panjang. Jadi dapatlah isi padu. Jadi isi padu ini dikenali sebagai kuantiti terbitan. L darab L ini adalah kuantiti asas. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, isi ketumpatan. Ketumpatan ni kalau awak tengok M ni adalah kuantiti asas. Kuantiti asas. Kuantiti asas. Okey, V ni adalah isi padu. Isi padu tadi yang awak dapat daripada atas tu. Dia adalah daripada iaitu L darab dengan L. Jadi dia boleh darab ataupun kali dan dia juga boleh jadi bahagi. Jadi kuantiti terbitan itu adalah datang daripada pendaraban ataupun pembahagian ataupun kita campur. Kita campur contohnya kat sini. Contohnya ketumpatan kan. Okey, mass tadi memang kalau kuantiti asas. Jadi isi padu adalah kuantiti formula ni yang ni. Jadi L darab dengan L darab dengan L. Ini adalah untuk ketumpatan. Jadi inilah. Jadi dia boleh ada pendaraban dan dia ada juga pembahagian ataupun kedua-duanya sekali. Okey, jelas ya? Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, kita nak tengok dia punya unit. Dalam fizik ini semua kiraan mesti ada unit. Jadi unit ini macam mana kita nak tentukan unit? Adakah kita kena hafal unit? Kuantiti asas unit awak kena hafal. Okey, contoh kat sini awak tengok Kita tengok luas. Okey, luas. Okey, luas. Okey, luas. Formulanya adalah panjang darab dengan panjang. Okey, kuantiti asas panjang tu dah memanglah kuantiti asas kan. Jadi L darab dengan L sebab L tu length. Panjang darab panjang dah memang asas, tak boleh nak asaskan lagi. Jadi unitnya apa? Kalau awak tengok ini meter. Length panjang adalah meter. Jadi meter darab meter akan dapat meter kuasa 2. Tapi dalam fizik kita tak sebutlah meter kuasa 2. Kita akan sebut apa? Meter per segi. Okey, jelas? Jelas ya? Ini untuk luas. Okey, jadi dapatlah meter per segi. Okey. Kita tengok isi padu. Okey, jadi unitnya adalah kalau yang ini unitnya apa? Jadi unitnya adalah meter per segi. Sebab ini adalah length darab dengan length. Panjang darab dengan panjang. Okey. Kita tengok isi padu. Isi padu ini macam mana dia dapat panjang darab panjang darab panjang? Yang ni. Macam mana dapat? Okay, awak belajar dalam matematik bahawa isi padu ini luas tapak kan? Luas tapak. Luas tapak panjang. Okey, ini panjang darab panjang lah. Luas tapak darab dengan tinggi. Jadi tinggi pun L juga. Sebab itu dia akan jadi L darab dengan L panjang ni tapak. Darab dengan dia punya tinggi pun L. Jadi L darab L. Panjang darab panjang darab dengan panjang. Okey. Dua punya kuantiti asas. L tu kuantiti asas tak panjang? Ya, betul lah. Dia memang kuantiti asas lah. L darab dengan L. L ni pun memang adalah kuantiti asas lah. Darab dengan L. Jadi dah memang asas, tak boleh kita asaskan. Okey, unit ni macam mana?
Unitnya ini apa? Ini meter. Yang ini meter. Yang ini meter. Jadi meter darab meter akan dapat meter kuasa 3. Okey, dalam fizik kita tak sebut meter kuasa 3, kita sebut apa? Meter padu. Jadi kita sebut M kuasa 3 tu sebenarnya adalah meter padu. Okey, jelas? Jelas, buat komen sikit pada orang chat tu. Jelas ke tidak? Sebelum kita pergi dia punya yang selainnya daripada tu. Okey. Okey, bagus. Okey. Kita tengok seterusnya, halaju. Okey. Cikgu, formula ni kena hafal ke cikgu? Halaju lah apa? Ya. Formula ini awak kena hafal. Ya, kena hafal. Kita sudah banyak bermain dengan formula sekarang ini. Okey. Halaju. Okey, halaju. Okey, ini bukan satu, ini sebenarnya adalah L. Ini adalah length. Okey, L. L per dengan T. L itu apa? L itu adalah length, panjang. Jadi T itu masa. Jadi unit asasnya L tu memanglah unit asasnya L. Masa memanglah unit asasnya T. Tak boleh sebab dia ada 7 unit asas. Jadi memang jawapannya ada L per T. Okey, unit dia macam mana? Okey, unitnya panjang, unitnya apa? Unit SI nya adalah meter. Masa, saat. Jadi kalau awak belajar dalam ni, dalam matematik, bila ni meter. Okay, ini meter. Saat tu bila awak naik ke atas akan dapat kuasanya negatif 1. Jadi meter awak akan sebut meter saat kuasa negatif 1. Betul kita sebut itu? Tak. Dalam fizik kita tak sebut ms kuasa negatif 1. Kita akan sebut macam mana? Kita akan sebut meter. M tu meter. Okey, ini negatif 1. Negatif 1 ni per saat. Kita akan sebut meter per saat. Yang untuk ini. Jadi kalau awak sebut meter per saat itu sebenarnya yang awak nampaklah awak dia pelajar sekolah sains. Ni sebab